Ada 4 perkara makanan hawa nafsu. Kalau baca kitab-kitab tasawuf, nafsu suka kepada 4 perkara. Barang siapa yang mengenyangkannya, maka nafsu akan menguasainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iaitu nafsu suka cakap banyak, cakap kosong, cakap yang mengarut, suka bual, suka kecek, ngarut-ngarut yang tak bermanfaat. Yang kedua, nafsu suka makan banyak, nafsu suka rehat yang banyak, nafsu suka harta yang banyak. Jadi hari ini ramai manusia yang memberi makan kepada nafsu, tetapi kurang memberi perhatian kepada makanan rohani. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan rumah tangga kita ada sakinah. Sakinah ni maksud dia tenang. Tenang ini ada kaitan dengan amanah, aman. Amanah ni adalah terbitan juga daripada, bukan terbitan, ia ada kaitan dengan perkataan amanah. Amanah, al-amin, amanah. Orang yang amanah, dia akan membawa ketenangan kepada ahli keluarga. Suami yang amanah menjalankan tugas sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami dan ayah, dia akan tenang, ahli keluarga akan tenang. Isteri yang amanah, kalau suami nak tinggal rumah, dia tak payah rasa gelisah. Dia tahu isteri dia amanah akan jaga diri dia, akan jaga anak molek. Kalau dia tahu isteri ni amanah, dia akan pastikan anak semayang kalau dia tak ada. Jadi suami ni nak pergi outstation 3 hari, dia tenang je, sebab isteri dia amanah. Allahu Akbar. Seorang suami yang amanah, isteri ni pun rasa tenang. Tak apa, dia ada kerja dia, balik lewat sikit. Sebab dia tahu suami dia seorang yang jujur, seorang yang amanah. Dia keluar cari nafkah, dia bukan buat benda pelik-pelik. Tapi kalau tidak ada sifat amanah, suami keluar ni susah hati. Kejap telefon, Gana dah mayat belum? Kejap telefon, anak-anak dah semayat. Kejap telefon. Maksudnya bimbang, sebab isteri yang ditinggalkan bukan orang yang amanah. Kalau tak diingatkan mungkin tak semayang contohnya. Sebab itu orang yang amanah, dia akan memberi ketenangan kepada ahli keluarga yang lain. Rasa tenang dengan menjalankan amanah masing-masing. Kemudian kasih sayang. Bila sebut bab kasih sayang, saya nak bacakanlah beberapa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni macam panjang sikit, ada dalam kitab ni, iaitu asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air sikit Subhanallah, Allahu Akbar. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam bilik bersama dengan Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidatina Aisyah, bila Rasulullah tengok Sayyidatina Aisyah dah tidur, maksudnya dua-dua nak tidur di atas pembaringan dah ni, tempat baring dah, tempat nak tidur dah. Kemudian Aisyah cerita, ketika Rasulullah telah menyangkaku tidur, sebenarnya Aisyah tak tidur lagi. Lalu tiba-tiba Rasulullah bangun senyap-senyap. Kemudian Rasulullah pakai selipar senyap-senyap. Kemudian Rasulullah keluar senyap-senyap, tutup pintu rumah senyap-senyap. Lalu aku pun bangun senyap-senyap. Aisyah pun bangun. Aisyah kata, lalu aku memakai tudung kepala tutup aurat dengan sempurna. Biasanya pakaian isteri Nabi adalah serba hitam. Lepas tu memakai furdahlah niqab. Lalu aku mengekori Rasulullah. Bila Rasulullah berlari, bukan berlari, jalan laju sikit, aku pun laju sikit. Dia Rasulullah berhenti, aku pun berhenti. Lalu aku melihat Rasulullah sedang menuju ke Baqi', kawasan perkuburan umat Islam di Baqi'. Kemudian aku melihat Rasulullah menadahkan tangannya. Setelah Rasulullah selesai, aku pun cepat-cepat balik ke rumah. Tercungap-cungap lah. Sebab apa? Tak say Nabi Muhammad nampak dia ni, follow ni, ikut ni. Kemudian yang kelakar lah sikit lucu. Saya baca kisah ni dalam kitab ni daripada riwayat yang sahih. Bila saya baca tu, saya sendiri pun suka sorang. Bila Sayyidatina Aisyah masuk dalam rumah, lepas tu dia buat-buat tidur semula kan. Lepas tu Rasulullah pun datang kepadanya. Rasulullah pun tegur, wahai Aisyah, kenapa ni kamu tidur tercungak-cungak ni? Masya Allah. Maksudnya sebab Aisyah ke balik tu laju sikit, tak say Nabi tahu yang dia ni mengekori Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah mengekori Nabi sebab ada rasa curiga. Rasulullah nak gimana senyap-senyap ni, malam-malam ni, ada rasa curiga. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun duduk berhadapan dengan Rasulullah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku akan berkata benar kepadamu. Sesungguhnya aku mencurigaimu, kerana itu aku memfollowmu. Ayat tu.
aku mengekorimu. Kemudian Rasulullah kata, rupanya kamu Aisyah, bayang hitam yang mengikutku tadi. Maksudnya Rasulullah perasan tu ada orang ikut tu, tapi Rasulullah tak tahu siapa kan. Kemudian Rasulullah pun tepuk dada Aisyah macam bagi teguran, bukan sakit, tepuk. Wahai Aisyah, takkanlah umpama ayat tu begitulah. Takkanlah seorang Nabi Allah akan mengkhianatimu, akan mencurangimu, kerana manusia di mana-mana pun tidak boleh lari daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun minta maaf dengan Rasulullah menerangkan, wahai Aisyah, sesungguhnya tadi ketika kita sudah berada di pembaringan, malaikat Jibril datang memanggilku. Lalu aku memanggilnya supaya masuk, tapi malaikat Jibril enggan kerana keadaan kamu telah pun membuka aurat. Lalu aku keluar dan malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahawasanya Allah memerintahkanku pergi ke Baqi' untuk mendoakan kepada ahli kubur, untuk mendoakan kebaikan kepada penghuni ahli Baqi'. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu Rasulullah sebut lagi, Aisyah, wahai Aisyah, aku tidak mahu mengganggu tidurmu. Bukannya aku tak mahu khabar royak kamu nak keluar rumah ni, tetapi kerana aku menyangka engkau telah tidur, maka aku enggan mengganggu tidurmu. Allahu Akbar, subhanallah.